clear tak suara? أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا كما زعمت علينا كسفا أو تأتي baca Quran kita akan mula lagi 9 minit 2 lagi insyaallah. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا رسولا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأمصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan, suara okey ke? Sebelum kita nak mula ni, minta komen sikit. Suara jelas ke, bergaung ke, ataupun tak dengar ke?
Okey ke suara? Asnawi Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara tak tahu ni okey kot. Tak ada yang komen. Okey lah kot. Okey Ustaz, jelas sangat-sangat suara Ustaz. Alamak, sedap suara. Okey baik, insya-Allah pada malam yang mulia ni kita akan berbahas satu tajuk yang berkaitan dengan sinonim di dalam negara kita, iaitu Malaysia. Sahafarina terbaik. Okey. Okey, di dalam tanah Melayu, dalam Malaysia ni, satu nama yang disebut-sebut sejak azali, sejak zaman tok nenek moyang kita dulu ni kan, zaman moyang kita punya moyang, sangat-sangat lama lah, sampai ke hari ini, sampai ke anak cucu kita, dan masih lagi duk sebut satu perkataan yang mana perkataan ini belum lagi ada jawapan yang tepat. Dan saya yakin tajuk yang saya nak terang pada malam ni, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Tajuk ni mungkin ada yang dah mahir daripada saya. Tajuk yang ini satu tajuk yang diberi nama adalah bunian, ataupun sinonim lagi orang sebut orang bunian. Di Malaysia ni orang sebut orang bunian. Kenapa dia tak sebut jin bunian? Dan adakah bunian ini benar? Dan adakah bunian ini betul perkampungan dia ada di dalam hutan, dan dia ni tugas dia colek budak-budak, ataupun dia bawa sorok siapa-siapa yang masuk ke dalam hutan, maka dia akan bawa sorok. Betul ke tak betul? Dan juga bunian ni, persoalan dia lagi, betul ke tak bunian ni adalah perkampungan orang jin Islam? Kalau bukannya di hutan, kalau duduk di kawasan rumah kita, dia bukan panggil jin Islam. Tapi kalau dia duduk dalam hutan, jin Islam, itu persoalan yang timbul lah. Dan jin Islam tu apabila dia colek budak-budak, ataupun dia colek orang dewasa sekalipun, kita pun, adakah dia colek masuk ke dalam dia punya perkampungan dia tu, kita sama dengan perkampungan kita yang nyata ni. Baik, di sini saya nak kongsi dengan tuan-tuan ada 3 persoalan berkaitan dengan bunian. Jadi tuan-tuan, ada orang dia suka dengan tajuk-tajuk yang macam ni, dia nak tahu. Dan ada orang dia tak matau, dia kata aku tak matau lah bunian-bunian ni kan, aku tak matau langsung. Yang penting aku duduk dekat dunia ni, aku cari duit, cukup kan, buat apa nak ambil tahu kan. Jadi terpulanglah kepada masing-masing. Ada yang dia nak ambil tahu, ada yang dia tak mau ambil tahu. Yang nak ambil tahu ni alhamdulillah, yang dia tak mau ambil tahu ni kena berjaga-jaga. Kalau ada benda ni berlaku kepada kita, maka timbullah satu persoalan kan, benda ni benar ataupun tidak, wujud ataupun tidak. Baik, persoalan yang pertama, saya adalah salah seorang peminat yang sentiasa mengikuti jawapan dan penjelasan Ustaz dalam ruangan ini. Dalam jawapan terdahulu mengenai makhluk halus, Ustaz tidak menyentuh tentang orang bunian. Persoalan saya ialah, adakah orang bunian ini wujud? Adakah mereka termasuk dalam kategori manusia kerana disebut sebagai orang, atau adakah mereka termasuk dalam golongan makhluk halus? Okey, ini persoalan yang timbul. Jadi adakah jin ni, adakah bunian ni manusia ataupun jin? Baik, sebelum saya nak cerita jawapan-jawapan ini, saya nak terlebih dahulu saya nak berkongsi dengan tuan-tuan satu cerita yang sahih yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba Allah pada zaman Nabi, nama dia Khurafat. Baik, Khurafat ni nama dia ni, bukan kita duk bila berlaku benda yang pelik-pelik kita kata khurafat lah, tapi nama dia diberi nama Khurafat. Tak tahulah sebelum tu ada Muhammad ke Abdul ke Ahmad ke, tak tahu, wallahu alam. Tapi nama dia yang disebut di dalam hadis adalah Khurafat. Maka satu hari Khurafat ni dia ternampak seekor ular yang berwarna hitam. Ular tu mungkin masuk rumah dia, dia nampak ular berwarna hitam, maka dia pun tak cakap banyak, maka dia pun bunuh ular tersebut. Selesai dia bunuh ular tersebut, tuan-tuan, dia telah dicolek oleh sekumpulan yang dia pun tak tahu siapa yang colek dia. Bila colek saja masuk ke sebuah alam. Alam yang mana alam Allah Ta'ala sebut alimul ghaibi wasyahadah, alam ghaib dan alam syahadah.
Kan? Kita tahulah cerita tu, masa dia kena culik tu dia tak tahu dia masuk alam mana. Baik. Bila dia masuk dalam satu alam ni, maka dia dibicarakan kerana dia membunuh ular yang berwarna hitam tadi ni. Dia dibicarakan, di situ ada mahkamah, di situ ada lawyer, dalam alam tu ada teknologi seperti alam syahadah kita ni. Jadi maka khurafat ni dia dibicarakan kerana dia membunuh ular tadi ni. Maka lawyer pun kata, kita kena hukum khurafat ni. Orang yang bernama khurafat ni, kita kena hukum dia sebab dia telah bunuh kaum kerabat kita. Dia bunuh tu tak ada kesian-kesiannya. Dia jumpa-jumpa kot dia nak ambil, dia nak main dulu ke ataupun dia bunuh tu mati tu kita punya kaum kerabat. Jadi lawyer ni kata kita perlu kita hukum dia supaya kita rasa puas sebab kita bagi balasan kepada hamba Allah ni, nama dia khurafat. Maka hakim yang dengar lawyer, ini betul tuan-tuan, memang ni cerita dalam hadis, bukan cerita dalam mustika kan, bukan dalam cerita dalam novel Ujang, bukan, ni dalam hadis. Maka hakim kata kita tak boleh nak hukum dia kerana kita tak tahu, kerana dia ni tak tahu yang dia bunuh tu adalah keturunan daripada kita. Maka khurafat ni pun pelik, siapa dia pula depa ni kan. Dengan ada hakim, aku pun tak biasa tengok alam ni, tapi ada macam kita, alam macam syahadah kita ni. Maka dia kata manusia ni, hakim ni kata manusia yang nama khurafat ni, mereka yang ada di bumi syahadah, di alam syahadah macam kita ni, ulang adalah musuh utama mereka. Jadi dia bunuh lah. Bila dia bunuh, dia tak tahu kata benda tu adalah daripada keturunan kita. Maka saya tak boleh nak hukum dia. Maka kita perlu lepaskan khurafat ni balik kepada alam syahadah dia. Khurafat ni pun diam, kena bicara di dalam mahkamah bunian, mahkamah jin. Jadi sementara beberapa ketika khurafat ni dia hilang. Bila dia hilang, orang kampung ni carilah mana pergi khurafat ni kan. Dia hilang selepas dia bunuh seekor ular hitam ni, dia hilang dan kita tak jumpa pun bayang-bayang dia ni mana pergi ni. Satu hari dia boleh balik. Hakim tadi ni lepas. Hakim ni lepas, maka dia pun balik. Bila dia balik ke kampung dia, dia pun ceritalah dekat orang kampung dia. Dia kata, aku ni lepas aku bunuh ular hitam ni kan, aku dicolek masuk ke dalam satu alam. Alam ni aku tak tahu alam apa. Maka dalam alam ni ada mahkamah, ada teknologi macam kita sebiji, lebih kurang macam kita lah. Kan, dia pun cerita. Lepas tu hakim ni kata disebabkan aku ni tak tahu bunuh ular tadi ni, maka dia pun lepas aku. Jadi orang kampung ni kata, hang ni merepek apa? Kan, hang ni merepek apa? Maka tuan-tuan, di situlah timbulnya perkataan khurafat sampai tahun 2021. Sampai ada Covid, daripada tak ada Covid sampai ada Covid. Kan, perkataan khurafat. Jadi orang-orang yang dengar cerita khurafat yang merepek tadi ni, dia cerita benda betul kan, tapi orang kata hang ni muhung, hang ni cerita apa kan. Maka depa pun pergi tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata wahai Rasulullah, kami ni nak cerita. Kan ada sahabat hamba Allah ni, dia ni masuk ke dalam hutan, dia pun cerita kena colek Syafifi, waalaikumsalam warahmatullahi. Dia pun kena colek dan sebagainya, dan dia cerita benda-benda yang pelik. Jadi apakah pandangan kamu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, khurafatul haqq. Khurafat cerita dekat hampa tu adalah cerita yang benar, cerita yang betul. Jadi persoalan dia tuan-tuan sama dengan yang berlaku di bumi nyata kita. Orang masuk hutan kena colek dengan bunian. Cerita hantu Kak Limah. Kan Awi tu dia cukup berkenan dengan perempuan tu, nama apa pun tak tahu. Saya pun tak tahu. Saya siapa yang tahu komen saya nama perempuan tu. Saya tak erti sangat nama-nama artis ni kan. Lama-lama erti lah. Jadi berkenan nak kahwin dengan bunian, cerita hantu Kak Limah. Jadi persoalan yang timbul kepada kita ni, adakah benda tu wujud? Kita boleh masuk dalam hutan, kita cari bunian. Betulkah bunian ni cantik-cantik dan kita boleh kahwin dengan mereka, hidup berumah tangga? Dan ada yang kata bila kahwin dengan bunian ni boleh jadi kaya. Betul ke tak betul? Yang tu yang kita nak persoalkan pada malam ni, insya-Allah. Baik. Jadi perkataan bunian ni tuan-tuan kena clear. Perkataan bunian ini datangnya daripada mana? Yang pertama datang daripada Ukasha. Tu Alia Farina, nama artis tu Ukasha. Dia lah Ukasha lah kan. Saya pun percayalah kalau kat situ tulis nama lain pun saya percaya juga. Awi dia bercinta dengan Sasha.
Saya siapkan dia ni merepek dah ni merepek dah. Baik. Dia ganggu sikit. Jadi perkataan bunian tu, tuan-tuan, bunian tu datangnya daripada mana? Dalam Al-Quran tak ada. Ada dalam surah Al-Kahfi, bunyanun, tak salah saya. Dia bukan menggunakan perkataan tu, kan? Dalam hadis pun tak ada menceritakan tentang bunian ni, perkataan bunian tu. Maka jawapan ni, tuan-tuan, perkataan bunian ni datang daripada orang Melayu kita. Orang Melayu yang bubuh nama bunian. Orang Melayu yang kata bunian ni jin Islam. Orang Melayu yang kata bunian ni dalam dan sebagainya. Saya kita rungkai sikit. Maka tuan-tuan, bila kita nak kapal terbang, kita terbang pergi ke London, ada orang bunian. Kita nak kapal terbang, kita terbang pergi ke Jerman, kita pergi ke Brazil, kita pergi di Portugal, ada orang bunian? Tak ada. Jadi kenapa dekat Malaysia ni, tanah Melayu ni ada orang bunian? Itu satu soalan. Soalan yang tergantung lah untuk kita jawab, kan? Jadi ni bunian ni, tuan-tuan, bunian ni rekaan orang Melayu, dan sebenarnya bunian ni adalah daripada golongan jin yang Allah Ta'ala ciptakan satu makhluk selain daripada manusia, iaitu jin. Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Allah Ta'ala, tidakkah aku ciptakan manusia dan juga jin untuk semata-mata beribadat kepadaku. Maka satu makhluk yang bernama jin. Jadi macam mana Ustaz perkataan orang bunian? Itu kita yang bubuh, maka kita kena tukar lah. Tak usah bubuh orang bunian, kita letak saja bunian. Dan bunian ni pada asalnya adalah jin. Jin, dia bawa sorok orang dan sebagainya. Baik, tadi saya cerita satu, benarkah orang bunian itu wujud? Orang bunian ni, tuan-tuan, dia memang wujud. Orang bunian ni dia memang ada di dunia, bukan di Malaysia saja. Lebih kita kenali dengan jin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mambang Kulim, sahabat saya ni. Jadi jin ni dekat mana-mana pun dia ada lah. Nabi sebut di dalam hadis, jin ni dia duduk di 3 tempat, tuan-tuan. Yang pertama sekali, dia duduk di dalam ayam. Sebab tu jangan kencing dalam ayam. Yang kedua, jin ni dia duduk di mana? Dia duduk di udara. Dan yang ketiga, jin ni dia boleh ubah di mana tempat yang dia nak pergi. Sama ada di daratan, di dalam hutan, di mana-mana saja dia boleh pergi. Jadi jin ni dia duduk di 3 tempat ni, tuan-tuan. Ayam, udara dan juga tanah. Dia boleh pergi mana-mana saja. 3 tempat. Jin yang duduk di ayam ni saya cerita ni, tuan-tuan, bukan dalam komik ni, cerita yang benar ni, dalam hadis Nabi ni. Tuan-tuan ambil, tuan-tuan share nanti dengan kawan-kawan. Jin yang duduk dalam ayam ni, dia punya general, dia punya manager dia punya ketua dia, sarjan dia duduk di tengah-tengah lautan. Ini cerita orang yang mengaji tentang jin dan juga perawatan Islam dan sebagainya. Dia akan duduk di tengah-tengah lautan. Maka setiap malam, saya sambung lah yang ni nak cerita sikit. Jin boleh berupa pocong tak? Tasnim Ilyas, saya kita jawab lah. Jadi bila jin-jin yang bekerja dengan jin yang ketua tadi ni, bila dia pergi menyesatkan manusia, selepas dia menyesatkan semua manusia, maka dia akan balik buat report, dokumentasi dekat dia punya ketua dia, manager dia yang duduk di tengah-tengah lautan tadi ni, jin ni. Ini cerita jin ni, tuan-tuan. Ini bukan cerita movie, cerita yang benar. Maka dia pun report. Dia kata, wahai ketua jin, aku telah menyesatkan manusia tadi ni yang ada di muka bumi tadi ni. Ketua tanya, hang bagi sesat apa? Aku telah bagi depa ni minum arak. Maka ketua jin kata, hang tak buat kerja. Hang tak buat kerja, hang makan gaji buta. Jin yang kedua kata, wahai ketua jin, aku dah pergi dah dekat alam syahadah tadi ni, alam nyata tadi ni. Aku telah bagi Pak Long ni, dia balik daripada masjid, dia pergi tikam 6 ekor. Ketua jin kata, hang pun tak buat kerja juga. Semua dia kata tak buat kerja. Jin dengan mambang sama tak Ustaz? Mambang tu seruan, kita nak panggil jin kan. Hai mambang tanah, mambang kuning kan, cerita Piramli, Pijang Lapuk. Jadi jin yang lain ni report, dia kata, wahai ketua jin, aku tadi ni pergi dekat alam syahadah, dekat alam kita ni, aku telah menceraikan satu pasangan suami dan juga isteri. Maka apa kata ketua jin? Ya, hang seorang saja yang buat kerja. Aku nak macam ni, aku nak memisahkan di antara suami dan juga isteri. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, dalam surah Al-Baqarah. Jadi itu yang jin nak. Kemudian jin yang ada di udara. Di udara ni kat mana, tuan-tuan? Dekat udara lah.
Macam mana Ustaz jin kat udara nak kacau kita? Kita nak bukit kan tinggi, gunung sampai kat ujung ni, lepas tu balik-balik kena ganggu. Balik rumah demam, balik rumah ada gangguan dan sebagainya. Balik rumah kalau pergi kencing merata, kemaluan dia bengkak dan sebagainya. Itu jin yang ada di udara. Kemudian yang ketiga, jin yang ada di alamnya, jin yang duduk di dalam hutan ni, yang duduk dengan kita di atas tanah ni, yang ketiga. Maka dia duduk di mana? Dia duduk di dalam hutan. Dia duduk di tempat-tempat yang ikut suka dia nak pergi mana. Paling banyak di dalam hutan lah, tempat hutan. Maka kita pun pergi masuk ke dalam hutan. Bila kita masuk ke dalam hutan, kita tak menjaga beberapa tata cara di dalam hutan, maka kita kena ganggu dengan jin. Nama jin ni adalah bunian. Siapa bubuh nama bunian Ustaz? Nabi ke orang Melayu? Kalau dalam hadis tuan-tuan tengok, nama-nama jin ni dia tak ada bunian pun. Dia ada macam-macam. Dia ada marid. Dia ada beberapa lagi nama jin ni. Tapi bunian tak ada. Kita yang bubuh nama bunian, saya pun tak tahu. Megat. Assalamualaikum Ustaz. Ingat makmu tak? Ingatlah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat noh Megat? InsyaAllah kita jumpa nanti. Jadi, tak mana ni? Tadi bila kita masuk ke dalam hutan, dia akan ganggu kita. Dia akan ganggu. Kenapa dia ganggu kita? Sebab kita melanggar beberapa tata cara dalam hutan ni. Kita buat benda-benda yang dimarahi oleh jin, maka dia ambil kita, colek kita. Kan Ustaz, kalau tak buat apa-apa Ustaz, naik di atas bukit, masuk dalam hutan, tak buat apa-apa pun. Kan kami buat camping baik-baik ya, kami pergi mancing, kami pergi tangkap gambar alam sekitar. Tak apa ke Ustaz? Tak apa, tak menjadi masalah. Nazri, terbaik Ustaz Hafiz kita. InsyaAllah nanti kita jumpa Nazri lah lepas PKP. Lama tak jumpa. Jadi kita tak ikut prosedur masuk ke dalam tempat-tempat dia, masuk dalam rumah dia, maka dia marah lah. Kan macam orang main rumah kita, masuk pintu dia ludah dalam rumah kita, masuk rumah dia pakai slipper, masuk rumah dia baling sampah. Kita pun marah seperti mana mereka juga. Baik. Jadi adakah persoalan yang pertama wujud bunian? Jawapannya wujud. Arif Jafri, insyaAllah sahabat lama. Wujud, jin ni dia wujud. Dia ada. Cuma nama tuan-tuan jangan keliru, nama ni dibuat oleh orang Melayu sahaja. Jin tu wujud. Baik, persoalan yang kedua tentang bunian. Bolehkah orang Islam bersahabat dengan bunian? Ada orang yang mendakwa dia bersahabat dengan orang bunian. Menurutnya orang bunian jauh lebih alim daripada manusia. Mereka boleh memberi bantuan kepada manusia dan boleh mengajar ilmu tinggi yang dipunyai oleh alim ulama kita. Saya ingin meminta penjelasan Ustaz tentang dakwaan ini. Adakah terdapat alasan syarak yang boleh menerima dakwaan ini? Baik. Ada persoalan yang kata dia nak berkawan dengan jin, dia nak berkawan dengan bunian. Boleh ke tak boleh? Sebab bila saya kawan dengan jin ni Ustaz, kan jin ni ilmu dia lebih tinggi. Maka jawapannya sebaik-baik ciptaan Allah Ta'ala adalah manusia. Saya tidak nafikan ada jin yang alim, ada jin yang baik, ada jin yang sangat-sangat patuh dengan perintah Allah. Saya tak nafikan, memang ada dalam masjid, dalam surau. Jadi tuan-tuan teringin nak jumpa dengan jin Islam. Kalau tuan-tuan teringin, tuan-tuan buat satu benda ni, tuan-tuan boleh jumpa dengan jin Islam. Tuan-tuan pergi di masjid, selepas PKP ni lah, tuan-tuan pergi di masjid, tuan-tuan tidur di soft pertama. Saya tengok dia gerak tuan-tuan. Dia bukanlah dia gerak, dia kata brother belakang lah mau semayang. Dia tak kata macam tu. Mungkin dia akan goyang kaki kita, dia akan tarik bantai kita, mungkin dia akan ganggu kita. Itu jin Islam, dia nak semayang. Kan dulu ada satu cerita yang benar. Seorang budak ni tuan-tuan berlaku di Bangi. Dia teringin nak naik di mimbar yang duk bagi khutbah tu. Kan? Khatib duk bagi khutbah tu. Bila dia teringin nak naik, bila dia nak sampai atas mimbar tu, dia tengok orang ni ramai tuan-tuan, putih duduk tengah semayang dan juga baca Quran. Maka turun budak tadi ni demam 2-3 hari. Pasal dia tengok betapa ramainya orang yang tengah semayang ni berpakaian putih. Itu cerita yang benar tuan-tuan. Jadi adalah jin Islam ni. Cuma alim dengan tak alim ni wallahu alam, kita tak tahu. Jadi kita nak percaya ataupun tidak kewujudan bunian ataupun kewujudan jin ni, nak percaya tak? Ada, kita wajib percaya. Wajib percaya yang jin ni ada. Tapi kita tak wajib percaya tentang apa yang dia buat.
Contoh jiran kita mai cerita, ni anak kat Timur kena colek dengan bunian ni. Kita nak percaya ke tak mau ustaz? Hukum dia harus ikut suka tuan-tuan. Tuan-tuan nak percaya? Percayalah. Tiada paksaan. Tuan-tuan tak mau percaya? Tak usah percaya. Kan, sebab bila kita tak percaya pun dia tidak mengganggu akidah kita. Kalau kita percaya sekalipun dia juga tidak merosakkan akidah kita di dalam Islam. Terpulang. Maka jangan paksa orang, hang kena percaya juga ni. Pasal anak aku dulu ni besok kena colek dengan bunian, hang kena percaya juga. Jangan paksalah. Dia tak mau percaya, kan? Jangan paksa. Jadi kalau tak percaya pun tak menjadi masalah, percaya pun tidak menjadi masalah. Jadi nak bersahabat ni tak payahlah kot tuan-tuan bersahabat dengan bunian. Kita nak bersahabat buat apa dengan jin, kan? Kita tak sekufu dengan depa ni, kan? Alam depa macam lain, kan? Sampaikan cerita hantu Kak Limah sekalipun, kan, per tu Musme ni dia kata dekat Awi, dia kata hang tak boleh hidup di alam kami ni. Sejauh mana cinta hang sekalipun hang tak boleh duduk di alam kami. Jadi bukan saya kata Musme ni dia beritahu satu, tapi benda tu betul lah. Benda tu memang betul. Kita tak boleh hidup di alam mereka, kan? Mereka punya cara-cara mereka macam lain. Kemudian itu persoalan yang kedua, bolehkah orang Islam bersahabat dengan bunian? Jawapannya boleh ke tak boleh, terpulang lah. Tuan-tuan nak kawan-kawan lah. Kalau saya tak mau kawan, kan? Pasal banyak lagi. Allah Ta'ala sebut wa annahu kana rijalun minal ins ya'udhu nabi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa, kan? Dan bahawa sungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang daripada manusia meminta perlindungan kepada beberapa ketua golongan jin, kerana jin-jin itu menambahkan mereka dosa dan kesalahan. Ustaz nampak kaca, Allah Akbar. Jadi jin ni dia bagi kita sesat lagi, bertambah dosa. Baik, persoalan yang ketiga. Bolehkah orang Islam berkahwin dengan orang bunian? Saya ingin bertanya, ini ada soalan. Saya ingin bertanya mengenai perkara yang berkaitan dengan bunian. Perkara ini berlaku dalam keluarga saya, iaitu adik perempuan saya yang berperangai agak aneh. Kami sekeluarga berasa muskil apabila beliau menolak pinangan seseorang dan membuat pengakuan bahawa dia sudah berkahwin dengan makhluk halus atau bunian. Jadi persoalan tentang berkahwin dengan alam bunian ni ada dijawab oleh ulama. Kena colek dengan jin, kena colek dengan bunian ni tak ada persoalan, tak ada perbincangan pun. Tapi kalau berkahwin ni ada. Para ulama telah berbincang kerana ada berlaku pada zaman dahulu dan juga pada hari ini pun ada berlaku orang berkahwin dengan bunian. Persoalan dia yang pertama, tuan-tuan, soalan dia dalam ni, boleh tak kita berkahwin dengan jin? Teringin sangat Ustaz nak berkahwin dengan jin ni. Allah, berlambak manusia, tuan-tuan, perempuan berlambak-lambak. Tuan-tuan nak yang macam mana? Semua ada. Kan, perempuan sangat-sangat banyak jadi manusia. Kalau kita nak berkahwin dengan jin, maka kita bercanggah dengan dalil Allah. Dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum, Allah Ta'ala kata, aku ciptakan manusia serta pasangan-pasangannya daripada manusia-manusia juga. Jadi kalau kita berkahwin dengan jin, bercanggah di dalam Islam. Jumhur ulama, tuan-tuan, tok-tok guru semua cerita dah. Jawapan dia, hukum berkahwin dengan bunian ni, hukum dia tidak sah dan tidak dibenarkan di dalam Islam. Cuma ada seorang ulama yang bernama Qaumuli. Qaumuli ni seorang ulama, dia kata hukum berkahwin dengan bunian adalah harus. Dia seorang saja kata. Ulama lain kata tidak boleh. Saya cenderung kepada tak boleh. Buat apa nak pergi kahwin dengan bunian? Kerana ada satu cerita, tuan-tuan. Cerita yang betul juga. Seorang hamba Allah Ta'ala ni, dia kata dekat sahabat-sahabat dia. Ini berlakulah di sekitar saya juga. Dia kata dekat sahabat-sahabat dia, dia kata aku ni teringin lah nak berkahwin dengan jin, nak berkahwin dengan bunian. Boleh tak? Sahabat-sahabat lain kata, hang tak payah duduk gatai lah. Kan kalau orang Penang kata, orang Kedah duduk gatai pungkong apa kan. Hang nak pergi kahwin dengan bunian, manusia berlambak-lambak. Dia kata aku teringin sangat nak kahwin dengan jin, dia kata. Maka kawan-kawan nasihat ni dia tak mau dengar. Sampailah satu ketika dia kata, aku dah kahwin dah dengan jin. Aku dah kahwin dah dengan bunian dalam hutan tu, dia kata. Aku dah kahwin dah, dia kata. Jadi hari ni adalah malam pertama aku nak tidur bersama-sama dengan bunian perempuan tu. Apa nak tengok, apa nak ikut, jom lah. Kawan-kawan kata tak mau lah kan. Tak ada masa nak pergi tengok hang malam pertama dengan jin apa-apa kan. Jadi dia pun, dia cerita betul tuan-tuan. Dia pun
masuk ke dalam hutan. Kononnya dia nak pergilah kepada isteri baru dia tu, iaitu Bunyan. Maka kawan-kawan ni ikut. Kawan-kawan ni ikut. Bila tengok dia sampai di satu tempat tu, dia bersetubuh dengan jin tadi ni sehingga kan patah kemaluannya. Jadi satu kerja pula tuan-tuan. Fida makna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kerja pula kita pula dah ada jadi masalah, kita nak bawa pergi hospital. Doktor pula kita nak cerita macam mana kat doktor. Kan kita nak abang macam mana. Jadi fitnah akan berlaku apabila orang berkahwin dengan jin. Bunyan lah Bunyan. Saya tak seberapa suka sebut Bunyan, tapi bila tak sebut orang tak tahu kan. Jin ni semua orang tahu Bunyan. Bunyan ni lebih seronok. Bunyan ni kan kena colek. Saya ulas sikit tentang budak Acap tu, Ashraf tu yang dicolek. Kononnya lah dicolek dalam hutan dengan Bunyan. Saya ulas sikit. Kemudian apabila kita berkahwin, ataupun saya bukan kita, tuan-tuan lah, tuan-tuan nak kahwin dengan jin lah. Contoh saya tak mau lah kan, kita nak kahwin dengan Bunyan jin ni. Maka anak kita esok ni, kita tak tahu dia anak kita ni manusia ke Bunyan, cucu kita manusia ke Bunyan. Jadi panjang cerita tuan-tuan, kan panjang cerita. Jadi kesimpulan dia apa tuan-tuan? Kesimpulan dia, di dalam Islam kita tidak dibenarkan untuk berkahwin dengan Bunyan. Ustaz, ada persoalan. Boleh, betul ke ada perkampungan jin Islam di dalam hutan? Jawapan dia tuan-tuan, perkampungan jin di dalam hutan ni memang ada, memang wujud. Mereka duduk, memang tempat mereka lah kan? Manusia duduk di sini, di kampung, di taman dan sebagainya. Jin memang di dalam hutan, ada kampung mereka sendiri. Jadi betul tak Ustaz? Betul, jawapannya betul, berdasarkan hadis dan juga pendapat ulama. Yang kedua, mereka ni dah ada kampung di dalam hutan ni Ustaz. Mereka ni betul ke jin Islam? Yang tu yang saya tak boleh nak jawab. Bukan saya tak boleh nak jawab, ulama pun tak boleh nak jawab tuan-tuan. Saya baca kitab almarhum Datuk Dr. Harundin, dia sendiri pun tak boleh nak jawab. Nak jawab macam mana tuan-tuan? Kita nak tahu dia Islam ni macam mana, kan? Sebab jin ni dia Islam, ada Islam baik, ada Islam tak baik. Nur Fadilah, waalaikumsalam warahmatullahi. Macam manusia lah tuan-tuan, manusia Islam. Manusia ni Islam ada yang baik, ada yang tak baik. Contoh manusia Islam yang tak baik, tuan-tuan tengok dalam berita setiap hari. Yang rogol anak Islam ke bukan Islam? Islam. Yang rogol nenek Islam ke bukan Islam? Islam. Yang makan rasuah Islam ke tak Islam? Islam. Yang minum arak, yang menipu duit orang, yang makan duit riba, yang makan duit haram, yang buat benda-benda yang terkutuk, Islam ke bukan Islam? Maka begitu juga jin. Ada jin Islam yang baik, ada jin Islam yang kurang baik. Persoalan dia hak dalam hutan tu baik ke tak baik? Wallahu a'lam. Kita tak tahu sejauh mana keislaman mereka yang ada di dalam hutan tu. Tuan-tuan pergi sendirilah dalam hutan, tuan-tuan masuk dalam hutan, tuan-tuan pergi tanya sendiri, kan? Betul ke hampa ni Islam, dan betul ke hampa ni betul-betul taat dengan perintah Allah? Tuan-tuan boleh pergi tanya. Nak pergi tanya macam mana Ustaz? Ada macam-macam lah orang bagi petua. Kalau nak jumpa dengan perkampungan jin di dalam hutan ni tuan-tuan, yang ni bukan daripada hadis Quran, tuan-tuan clear lah. Tadi saya cerita semua itu adalah daripada hadis. Antara tempat-tempat yang menjadi penghuni Bunyan di dalam hutan adalah tempat itu bersih. Kita masuk dalam hutan tuan-tuan, kita tengok bersih. Tempat lain kotor tapi dekat situ bersih, rimbun kan, pokok-pokok dia tinggi kan, kemudian bersih. Itu perkampungan dia lah tu. Yang ni cerita dalam Google tuan-tuan. Ini cerita dalam Google. Betul ke tak Ustaz? Tak tahu. Saya tak tahu betul ke tak betul. Tapi kalau betul, betul lah. Lari malam tu. Betul ke tak betul, saya tak tahu. Tapi orang cerita macam itulah. Cuma saya sendiri berpendapat memang ada. Cumanya kita tak tahu dekat mana tempat yang dia duduk tu. Jadi bila masuk dalam hutan, kita buat benda-benda yang tak kena, dia ambil kita, dia colek kita, bawa pergi dalam kampung dia, mak pak cari tak jumpa. Jadi masuk hutan kena colek, betul tak betul? Jawapan dia betul. Cumanya betul itu tahap mana tuan-tuan? Kesahihan betul sama ada dia kena colek dengan jin, dia kena colek dengan Bunyan, sama lah tuan-tuan, ataupun dia hilang. Yang tu yang kita nak tahu tu, kan? Berlaku kepada saudara kita Ashraf di Perak 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas. Betul ke dia kena colek dengan jin di dalam hutan dengan Bunyan? Kita tak tahu jawapan dia. Dia boleh jadi dia jatuh daripada tempat yang tinggi, dia jatuh
pecah tubuh badan dia dan ayak bawa dan tak jumpa pun boleh jadi juga. Dan boleh jadi dia dimakan oleh rimau ataupun dimakan oleh binatang-binatang buas, boleh jadi juga. Dan juga boleh jadi dia disorok oleh bunian ataupun disorok oleh jin, sama. Boleh jadi benda tu. Dan juga persoalan yang ada tadi di komen tadi, adakah jin-jin ni ustaz dia boleh menyerupai setiap makhluk yang ada dekat muka bumi? Jawapan dia boleh. Pasal jin ni fazaduhum ruhaqa, dia nak bagi kita sesat lagi. Dia akan timbul mengikut situasi. Padahal jin ni rupa dia satu je kan, bentuk muka dia lebih kurang satu jenis cuma tak tahu jenis tu macam mana. Tapi dia ikut tempat. Kalau dia tengok manusia lalu dekat kubur, dia menjelma jadi pocong. Ini cerita tuan-tuan. Kemudian bila orang balik tengah malam pukul 1-2 pagi dekat pokok kabu besar kan, lepas tu nampak macam ada putih duduk besar ni dekat pokok kabu ni, hantu raya. Kemudian naik motor tengok dia duduk belakang rambut merebang macam Kak Limah tu kan. Bukan hantu Kak Limah, hantu hantu ni lah, Pontianak kan. Jadi jin ni dia menyerupai mengikut situasi. Kita takut dia menyerupai jenis yang macam tu. Jadi kena berhati-hati tuan-tuan. Dia boleh menyerupai. Dan siapa yang bagi nama hantu raya, siapa bagi nama pocong, siapa bagi nama langsui, siapa bagi nama hantu Kak Limah, siapa bagi nama, semuanya orang Melayu. Kena faham tuan-tuan. Kena tepat betul-betul. Anak kita tanya ke depan, cucu kita tanya, "Tok, betul ke? Abah, betul ke ada hantu raya? Betul ke ada pocong? Betul ke ada hantu ni?" Kena jawab bagi betul lah. Jawapan dia, depa ni satu rupa saja, satu jenis saja, iaitu jin. Hantu tu betul tak ustaz? Hantu tu memang saya pernah jumpa lah ustaz. Kalau jumpa 2-3 saat tu boleh jadi betul sebab kelibat. Kena faham tuan-tuan kan? Bila nak turun takraw, sudah nanti kita turun takraw lah. Jadi terang dekat anak-anak, terang dekat orang yang tak faham, semua ni adalah jin. Jadi yang berbuat nama adalah orang Melayu. Kita lah yang berbuat nama. Duduk dekat kubur kita berpocong, yang duk curi duit kita kata tuyul. Nampak betul ustaz, nampak budak kecil warna hijau kan. Mata nampak, telinga dia ustaz, dia tak pakai baju apa semua ni. Saya sendiri nampak ustaz tuyul tu. Yalah tak apalah. Kan? Kalau dia nampak, tapi kebanyakannya tuan-tuan, kalau cerita hantu ni dia tak nampak. Kalau cerita hantu ni dia tak nampak. Tuan-tuan cuba buat kajian dengan kawan-kawan tengok. Kan orang cerita hantu kan, dia cerita kami ni nampak ni dia terbang punya besar, dia lompat ni. Dia kata siapa yang nampak? Pak Long tu cerita hujung kampung. Pak Long man tu dia yang cerita dekat kami. Oh, dia yang cerita kan. Sembang dengan orang lain pula, dia kata betul baru ni belakang rumah ni depa nampak dia tu naik motor ni merebang ni. Dia punya rambut dengan pakai jubah warna putih dengan berwangi semua ni. Hang nampak ke? Aku tak nampak pun. Hak cerita ni member aku, anak dia cerita. Sama, apa pun sama tuan-tuan. Cerita pilah hantu tang mana pun bukan saya yang tengok, member yang tengok. Ataupun mak menakan yang tengok kan. Tapi kalau ada yang dia akui, dia kata saya sendiri yang nampak ustaz. Saya nampak dengan mata saya. Wallahi saya nampak. Maka boleh jadi benar ataupun boleh jadi tidak benar. Saya nampak kelibat dia ustaz, boleh nampak lah kelibat. Kelibat sikit-sikit ni boleh nampak. Tapi kena ingat, nampak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kena faham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3 persoalan berkaitan dengan bunian. Jadi jawapan dia apa ustaz? Jawapan dia bunian ni ada lah. Tapi bukan nama dia bunian, nama dia jin. Orang Melayu bubuh nama bunian. Dia buat apa? Dia buat lah apa pun hidup dia kan. Dia nak buat apa sama macam kita, makan, kahwin kan, cari duit kan, dan sebagainya sama macam kita. Cuma pasal apa dia suka colek? Pasal dia berkenan. Dia berkenan dekat kita tuan-tuan. Jin ni dia berkenan dekat manusia. Ni yang terakhir ni saya nak sudah dah tuan-tuan, lagi 15 minit. Saya nak bagi kat tuan-tuan macam mana kita nak tahu jin tu dia berkenan dekat kita. Dia suka sangat dekat kita. Jin ni hantu-hantu bunian kan, dia suka sangat dekat kita kan, dia jatuh cinta dengan kita. Kadang-kadang orang bercinta dengan bunian. Dulu ada seorang pesakit saya tuan-tuan di KL. Dia mengandung tuan-tuan, dia mengandung. Jadi setiap sebulan sekali ni, 2 bulan sekali dia akan pergi buat cek lah di klinik. Jadi bila sampai 9 bulan tuan-tuan, Waalaikumsalam warahmatullahi. Maryam Adibah Abdul Khalil. Bila sampai saja di hospital,
tiba masa dia 9 bulan 10 hari. Lama dah tuan-tuan, 10 tahun dah. Bila dia nak beranak ni, dengan sekelip mata ni doktor duk kalut-kalut. Tengok-tengok perut dia tuan-tuan, tak ada. Budak tadi tu tak ada. Perut tu kempel. Maka doktor pun terkejut. Bila x-ray balik, bila cek balik, baby yang duk ada dalam perut tu tak ada, hilang. Ini kisah benar tuan-tuan. Kena berhati-hati. Dan kenapa ustaz hilang? Kerana bayi itu adalah bayi daripada jin. Daripada bunian, kata orang Melayu kan. Baik, saya berbalik kepada tadi ni, tanda-tanda ataupun benda apa yang kita buat jin ni suka dengan kita. Dan tanda-tanda bila kita selalu buat ni, kita boleh sakit sihir tuan-tuan. Yang pertama sekali, saya akan bagi tengoklah 2-3 kata keadaan tuan-tuan. Jin ni ataupun bunian ni, dia suka dekat kita. Kita buat satu perkara. Yang pertama, kita suka kalau bahasa Pulau Pinang ni, bahasa utara ni kelewang. Kalau bahasa umum ni berkeliaran. Kita berkeliaran pada waktu maghrib. Kan? Waktu maghrib lah kita nak jurih pokok. Waktu maghrib lah kita nak basuh motor. Waktu maghrib lah kita nak bawa anak kita keluar pergi pasar malam. Itu satu benda yang apabila kita buat cukup tak elok tuan-tuan. Tak boleh, bukanlah masuk neraka. Ustaz keluar waktu maghrib masuk neraka dah. Makcik ni tiap-tiap maghrib jurih pokok ustaz. Takkan saya makcik masuk neraka, bukan. Kita cerita benda yang jin suka. Waktu maghrib kan, tak pakai baju hak yang paklong-paklong, duk jurih pokok, duk tanam pokok, betul basuh. Hak pukul 5 tadi ni sampai pukul 6.45 ni dia tak buat. Orang azan maghrib kan, maklum-maklum. Yang puan-puan yang tengok live ni, jangan waktu maghrib 15 minit sebelum orang azan mesti ditutup pintu. Dan 15 minit selepas azan maghrib mesti tutup juga pintu. Lepas 15 minit baru kita buka pintu nak keluar pergi pasar malam dan sebagainya. Kerana waktu tu waktu yang waktu bagi apa? Waktu kemuncak jin berkeliaran waktu maghrib. Kerana mereka dilepaskan ketika maghrib. Sebab tu bila orang azan maghrib tuan-tuan, anjing dia menyala. Anjing dia bunyi. Pasal apa? Pasal anjing ni dia boleh tengok. Jin ni, hantu ni dia boleh tengok. Ni dia pergi rumah Pak Long ni. Ni Pak Long ni tak tutup pintu dia masuk. Ni dia pergi rumah ni, makcik ni tak tutup pintu dia masuk. Ada budak kecil dia masuk. Kan? Budak kecil cukup suka masuk lah. Rumah ada banyak sampah tuan-tuan, kita tak buang 2 hari dia masuk. Rumah kita banyak sawang-sawang kita tak bersih, dia akan masuk. Rumah sentiasa kena bersih tuan-tuan. Itu yang pertama. Waktu maghrib jangan ada di luar rumah, mesti kena ada dalam rumah. Nabi pesan dalam hadis yang sahih, waktu maghrib tutup pintu, tutup tingkap, duduk dalam rumah tuan-tuan. Ustaz, saya naik kereta ustaz, 6 saya keluar jam ustaz. Sampai tempat yang saya nak pergi itu betul-betul orang azan. Saya boleh keluar tak? Duduk dalam kereta sat 15 minit istighfar, astaghfirullahalazim. Duduk baca Al-Fatihah dulu. Sagi azan 7.30, 7.50 keluar daripada kereta, 7.45 keluar. Waktu maghrib. Itu yang pertama tuan-tuan. Yang kedua, jin ni dia suka. Dia suka dekat kita. Pasal apa dia suka ustaz? Pasal apa dia suka pula? Tanda yang kedua dia suka kerana kita gemar mandi. Gemar mandi. Ada soalan ni. Selain anjing, binatang lain boleh nampak jin tak? Saya kita jawab. Yang kedua, kita gemar mandi tidak memakai kain basah. Kita mandi tak pakai kain basah tuan-tuan. Ustaz, hak ni pun jadi masalah tak? Masalah lah, jin tu dia tengok. Dia berkenan. Dia berkenan lah, dia tengok perempuan mandi. Kalau perempuan mandi tak berpakaian, tidak memakai kain basah, jin tu, jin jantan tengok suka tak? Suka lah dia tengok. Kan? Macam manusia lah, manusia. Kan? Laki-laki ni, dia tengok perempuan duk mandi. Perempuan duk mandi dekat swimming pool tak pakai apa laki ni. Agak-agak dia tengok ke dia terus pi. Ketapun dia terus pi, dia patah balik. Dia mesti tengok punya. Kan? Pasal perempuan mandi, laki ni dia mesti tengok. Berbanding kalau laki mandi tak pakai kain basah pula kan. Laki mandi swimming pool tuan-tuan tak pakai apa. Perempuan lalu ni agak-agak dia tengok kan dia lari. Dia akan lari punya perempuan. Jadi nasihat ni kepada semua, terutamanya perempuan yang belum berkahwin ataupun yang telah berkahwin. Takut-takut jin berkenan. Hak yang tak kahwin lagi ni kena hati-hatilah. Hak makcik-makcik dah kahwin 30, 40, 50 ni susah dah lah jin nak berkenan kan. 30, 40 kan. Tapi stay kita mandi pakai kain yang basah. Kain basah. Jadi jaga. Mandi kena pakai kain basah. Yang kedua. Jadi dua tanda tu. Dan yang ketiga lah. Yang ketiga ni,
saya share. Kalau badan kita kadang-kadang tak ada langsung pewangi. Okey, pewangi sama ada bagi lelaki pakai minyak atar ke, minyak wangi perempuan ke. Kalau tak ada langsung ni, jin dia akan bau badan kita selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Jadi kita kenalkan minyak wangi pada badan kita. Ingat, minyak wangi ni adalah sunnah. Kita kena pakai dia. Bagi lelaki mesti kena pakai. Kalau perempuan macam mana ustaz? Kami minyak wangi tak boleh pakai kerana harum itu adalah haram. Maka perempuan ni dia boleh pakai minyak wangi. Bukan Islam kata perempuan pakai minyak wangi haram, bukan. Cumanya perempuan pakai minyak wangi sekadar menghilangkan bau badan dia. Dia pakai minyak wangi sikit-sikit ya. Maka dibenarkan. Ataupun dia pakai baju, dia bubuh minyak wangi dia kot dalam. Sebelum dia pakai baju tu, dia bubuh minyak wangi kot dalam, maka dia pakai. Itu tak apa. Sebab tu tuan-tuan, jin ni bila dia ikut seseorang, dia ikut kerana apa tuan-tuan? Kerana dia bau badan orang. Dia bau badan dia ikut. Sebab tu orang sakit kadang-kadang lama tuan-tuan. Jadi bila sakit ni sampai 3-4 bulan kita rasa pelik, maka pakai minyak wangi. Sebab tu bila ustaz-ustaz yang buat rawatan Islam ni tuan-tuan, termasuk dengan saya, bila kita nak pergi rawat orang, kita mesti kena bagi mandi 5 perut. Pasal apa 5 perut? Pasal 5 perut ni dia wangi. Bila kita tonyoh dekat badan, maka bau badan kita yang selama ni akan hilang. Maka timbul satu bau yang wangi, bau limau. Maka jin tu dia kata, ni bukan dia ni orang lain. Maka dia pergi di tempat lain. Jadi itu cara kita nak mengelakkan supaya dia tak berkenan dengan kita. Pakailah minyak wangi tuan-tuan. Belilah RM5 pada RM10 pada. Baik, tadi ada soalan tadi ni. Binatang lain yang boleh tengok jin selain daripada anjing ada lagi, nanti kita akan share di live yang akan datang lah kan. Baik. Jadi sedikitlah saya bagi kat tuan-tuan pada malam ni, iaitu tentang orang bunian. Yang mana yang baru masuk yang tak ada nak tengok, tuan-tuan boleh tengoklah live ulangan nanti, siaran ulangan macam mana berkaitan dengan orang bunian, betul ke tak betul ustaz. Duk pergi cari ustaz, depa duk pergi cari pelik-pelik ustaz, depa pergi sampai ke dalam hutan, depa pergi, bukan tak boleh pergi cari tuan-tuan. Bolehlah kita nak pergi cari orang yang hilang ni, yang kena tangkap dengan bunian, yang kena colek, boleh kita pergi cari. Tapi pergi cari itu macam mana? Kan? Kita panggil ataupun kita pergi cari dengan kita membawa bekalan ayat-ayat Al-Quran. Tak apalah. Ni kalau duk bawa asap, duk bawa benda-benda yang tak elok, ayam hitam kan, duk buat pelik-pelik ni, bomo-bomo ni, tak betul. Tak betul. Kan? Mambang ni Piramli buat cerita dah. Syazwan, Ustaz Syazwan. Baik, insya-Allah. Piramli ni dia buat cerita. Dia kata ni, Piramli kata, bomo ni nipu. Kan Piramli sendiri, mereka sendiri 3 orang jadi Tok Bomo kan. Minta maaf lah Tok Bomo, kami ni bomo temberang saja. Kata Tok Bomo, saya pun begitu juga. Berlambak tuan-tuan bohong ni, berlambak-lambak kan. Duk pergi cari orang, kita bagi sampai 5, 6 ribu, 10 ribu, kononnya nak pergi cari kan. Padahal tak guna pun apa yang diperintahkan oleh Islam, guna cara-cara yang khurafat. Jadi kena berhati-hati tuan-tuan lah. Selesai lah tentang bunian, wujud ke tak wujud, ada jawapan saya dah bagi. Siaran baru bila pula ustaz? Allah, siaran apa ni? Wujud ke tak wujud saya dah bagi jawapan. Nak berkawan dengan jin boleh ke tak boleh ustaz? Terpulang kepada tuan-tuan lah kan. Kalau tanya saya kata tak boleh. Dan saya sendiri pun tak mau nak berkawan dengan jin. Pasal manusia banyak kita boleh kawan. Yang ketiga, hukum berkahwin dengan jin. Hukum berkahwin dengan bunian sama lah kan. Abang jin ni orang dia tak tertarik, bila bunian ni dia seronok kan. Boleh tak berkahwin dengan bunian ni? Saya pun dah jawab dah tadi. Kemudian sebelum saya nak tamat tadi, saya akan saya cerita tadi ni kenapa jin ni dia berkenan. Dia berkenan sebab kita buat benda-benda yang dia suka lah kan. Ustaz nak pukul berapa saya nak tengok sepatu Rini ni? Lagi 5 minit nak habis dah. Tu dia. Terima kasih info ustaz, nanti buat live roja-roja insya-Allah. Kan macam mana dia berkenan kat kita. Jadi kita jangan buat benda-benda macam tu, dan kita nak hindar dia. Kita kena pakailah minyak wangi. Yang mudah lah tuan-tuan. Kalau saya bagi kat tuan-tuan, kena baca Al-Fatihah, baca selawat syifa, baca Bismillah 5, baca ayat nu, baca doa ni panjang lah ustaz. Macam susah lah ustaz nak kena baca panjang-panjang kan. Jadi saya bagi pendek saja, sentiasa pakai minyak wangi. Minyak wangi apa ustaz? Belilah minyak wangi apa pun. Beli dekat Paksen ke, dekat masjid ke, dekat tempat orang bagi ceramah, tak ada masalah apa. Perempuan pakai sikit-sikit saja. Ustaz buat jadual topik, mudah kami nak tengok. Boleh. Nanti ada live baru minta tolong iklankan. Kami peminat nombor 1 ustaz. Allah, terima kasih.
Banyak ni. Baik, jadi itu kena tahu. Dan insyaAllah nanti saya akan cerita dekat tuan-tuan lah, apakah tanda-tanda sihir ni ada dalam badan kita. Ada tanda-tanda tuan-tuan, ada banyak. Ada berbelas-belas tanda yang kita ada tanda tu dekat kita, penyakit sihir tu ada lah dalam tubuh badan kita. Dan macam mana kita nak hindar sihir ni ada dalam badan kita pun ada juga tuan-tuan. Nanti saya akan share dengan tuan-tuan, insya-Allah. Ada soalan tak tuan-tuan? Saya bagi seminit dua ni. Kalau ada soalan saya nak jawab. Kalau tak ada soalan, kita nak tamatkan live ni pada malam ni. Kita ada soalan ni. Terima kasih yang menonton. Hamizan Yusof, sahabat. Kemudian Azri Ibnu Ali, dan ramai lagi. Okey, insya-Allah tuan-tuan, saya ingat setakat tu saja. Moga-moga bermanfaatlah apa yang kita kongsi pada malam ni. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang, apa yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Sekiranya ada percakapan saya yang salah ataupun mengguris hati, saya mohon maaf, dan tuan-tuan boleh tegur saya kalau saya ada buat salah. Mungkin saya ada sebut ayat Quran yang salah ke hadis yang salah, tuan-tuan boleh beri teguran kepada saya. Wallahu alam. Saya sudahi dengan sedikit doa lah kan, tuan-tuan aminkan doa ni. Mudah-mudahan doa ni menjadi manfaat kepada kita, serta kalau ada penyakit dalam tubuh badan kita tuan-tuan, dia akan keluar daripada penyakit itu. Mudah kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril amsari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara wa idza maritu fahuwa yashfin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil muafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim, wa hifzan min kulli syaitanin marid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. U'izukum na'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli 'ainin lammah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.